Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan selamat mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah untuk subjek Bahasa Melayu tingkatan 4 bagi sesi yang pertama. Cikgu harap kamu tenang-tenangkan diri berada di rumah dan sentiasa menjaga kesihatan supaya anda dan kita semua dihindari daripada jangkitan COVID-19. Kemahiran bahasa yang cikgu harap kamu dapat kuasai pada hari ini ialah kemahiran menulis, iaitu menganalisis soalan-soalan karangan. Standard kandungan yang terlibat ialah yang pertama 3.3 iaitu menulis untuk melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan. Standard pembelajarannya pula ialah 3.3.1 menulis dan melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan mengikut situasi dan keperluan. Standard kandungan yang kedua ialah 2.2 iaitu membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah serta ungkapan dan ayat dalam pelbagai bahan. Standard pembelajarannya pula ialah 2.2.1 iaitu membaca, mengenal pasti dan menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan premier. Baiklah murid-murid, cikgu yakin kamu dah banyak pengalaman untuk menghasilkan karangan. Namun begitu, untuk menghasilkan karangan yang cemerlang bagi menepati kehendak-kehendak soalan perpisahan, kamu harus menggunakan teknik-teknik menulis yang betul. Oleh itu, langkah pertama untuk menghasilkan karangan ialah kamu mesti menganalisis soalan. Dan teknik menganalisis soalan yang akan cikgu ajar pada hari ini ialah kamu akan menggunakan teknik TKKF. Murid-murid, apakah itu teknik TKKF? Sebenarnya, teknik TKKF ini ataupun perkataan ataupun singkatan TKKF merujuk kepada T untuk tema, K yang pertama untuk merujuk kepada kehendak soalan, K yang kedua merujuk kepada kata kunci dan F merujuk kepada format karangan. Kerana seperti yang kamu tahu, soalan-soalan karangan ada format-format yang tertentu dan terbahagi kepada dua jenis, iaitu karangan berformat serta karangan tidak berformat. Baiklah murid-murid, cikgu yakin kamu tertanya-tanya apakah itu tema. Cikgu beri contoh. Katakanlah kita memperkatakan tentang topik kesihatan. Dalam topik kesihatan terdapat pelbagai tema. Contohnya, ada tema tentang penyakit berjangkit. Seperti yang telah ataupun yang sedang kita hadapi sekarang, iaitu penyakit COVID-19. Jadi, penyakit COVID-19 ini di bawah tema penyakit berjangkit. Seterusnya, tema tentang gaya hidup sihat. Contohnya dari segi menjauhi amalan merokok, menjauhi amalan penyalahgunaan dadah. Jadi, perkara-perkara ini termasuk dalam gaya hidup sihat. Terusnya, menjaga kebersihan. Contohnya, kepentingan kita menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Terusnya, mungkin tema tentang makanan berkhasiat. Pentingnya kita menjauhi makanan-makanan rapuh seperti makanan segera, mi segera dan sebagainya. Dan kepentingan kita memakan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi, penyakit berjangkit, gaya hidup sihat, menjaga kesihatan, makanan berkhasiat merupakan contoh tema dalam karangan. Cikgu harap kamu boleh faham tentang apakah itu tema.
Seterusnya murid-murid, untuk memberikan pemahaman yang lebih lagi tentang penggunaan teknik TKKF ini, cikgu akan berikan satu contoh latihan. Mari kita baca bersama-sama latihan karangan ini. Setiap tahun, sekolah anda menganjurkan pelbagai program motivasi dan anda sering terlibat dalam program-program tersebut. Berikan pendapat anda tentang faedah-faedah menyertai program motivasi kepada pelajar. Baiklah, cikgu berikan sedikit masa untuk kamu cuba menganalisis. Yang pertama ialah apakah tema bagi soalan karangan ini? Cikgu ingin memberi sedikit clue bagi memahami kehendak soalan. Berdasarkan stimulus soalan iaitu ataupun ayat rangsangan dalam soalan karangan ini, iaitu setiap tahun sekolah anda menganjurkan pelbagai program motivasi dan anda sering terlibat dalam program-program tersebut. Dalam ayat rangsangan ini, apakah program yang dianjurkan oleh sekolah anda? Ya, iaitu program motivasi ya. Mari kita cari mana perkataan motivasi ini. Itu program motivasi ya. Jadi program motivasi ini ialah tema bagi tugasan karangan ini. Itu perkara pokok yang disoal dalam karangan. Seterusnya, apa pula kehendak soalan? Kehendak soalan ialah perkara yang harus anda tulis. Di kehendak soalan ini sebenarnya terkandung dalam ayat arahan yang di bawah, iaitu cuba kita lihat ayatnya. Berikan pendapat anda tentang faedah-faedah menyertai program motivasi kepada pelajar. Apakah kehendak soalan dalam ayat ini? Ya, iaitu faedah-faedah menyertai program motivasi kepada pelajar. Jadi ini ialah ayat kehendak soalan ya, iaitu faedah-faedah menyertai program motivasi kepada pelajar. Seterusnya penting bila kita menganalisis soalan untuk kita memahami apakah kata kunci dalam soalan. Pertama ialah kita harus memahami kata tugas dalam kehendak soalan. Kata tugas ini ada banyak. Contoh, kita berceritakan tentang punca, kesan, faedah, ciri-ciri. Itu ialah antara kata tugas yang biasanya dijadikan sebagai soalan karangan. Jadi dalam latihan ini, apakah agaknya kata tugas yang digunakan? Di sini kita hanya perlu lihat dalam kehendak soalan ya. Kehendak soalan ini kita dapat lihat perkataan faedah. Jadi faedah ialah kata tugas. Seterusnya kita juga perlu memahami apakah ataupun siapakah pihak yang berkaitan yang dirujuk dalam soalan. Di sini kalau kita lihat ada perkataan sekolah dan anda ya, sekolah anda. Ini bermaksud pihak yang terlibat ialah sekolah anda. Seterusnya ialah program ini kepada siapa? Kepada pelajar ya.
anda ni termasuk dalam golongan pelajar lah. Jadi kata kunci untuk pihak yang berkaitan ialah pertama, kita pelajar, dan seterusnya ialah pihak sekolah saya. Sebabkan soalan itu anda, jadi kamu kena tukar perkataan anda itu kepada saya. Itu ialah pihak yang berkaitan yang terdapat dalam soalan. Seterusnya, kita ingin melihat pula ataupun mengenal pasti sama ada karangan ini karangan berformat ataupun karangan tidak berformat. Dan ingat, jika soalan ini adalah soalan karangan berformat, kita kena nyatakan jenis karangan dan format yang harus ada dalam karangan berkenaan. Jadi kalau kita lihat pada soalan ini, adakah karangan ini karangan yang berformat? Ya, karangan ini ialah karangan yang tidak berformat kerana memberikan pendapat. Jadi bila berikan pendapat, bermaksud karangan ini ialah karangan jenis pendapat dan karangan jenis pendapat bukan karangan berformat. Jadi saya harap untuk latihan ini anda boleh faham. Jadi kita ulang kembali Jadi tema bagi karangan ini ialah program motivasi. Kehendak soalannya ialah faedah-faedah menyertai program motivasi kepada pelajar. Kata kunci untuk kata tugasnya ialah faedah. Bermaksud nanti kamu akan menceritakan faedah-faedah menyertai program motivasi. Faedah ni sama maksud dengan kebaikan, manfaat. Seterusnya, program ini kepada siapa? Kepada pelajar. Dan dianjurkan oleh siapa? Dianjurkan oleh pihak sekolah anda, iaitu pihak sekolah saya lah. Bila kamu tulis dalam karangan nanti, anda ini merujuk pada diri kamu sendiri dan karangan ini karangan yang tiada berformat ataupun tidak berformat. Seterusnya, cuba anda analisis soalan yang seterusnya ini. Mari kita baca bersama-sama soalan yang diberikan. Soalannya ialah, belakangan ini generasi muda dikatakan kurang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan generasi muda. Baik, cuba kita analisis tema bagi karangan ini. Kita lihat apakah yang kurang diamalkan oleh generasi muda pada masa ini. Kita lihat di sini bahawa perkara yang kurang diamalkan oleh generasi muda ialah nilai-nilai murni. Jadi nilai-nilai murni ini ialah tema bagi tugasan karangan. Seterusnya, apa pula kehendak soalan? Iaitu perkara yang harus anda tulis. Kita lihat ayat tugasan di sini ataupun ayat arahan soalan. Soalan iaitu ayatnya ialah huraikan pendapat anda tentang cara-cara memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan generasi muda. Jadi ini ialah kehendak soalan. Okey, boleh faham? Jadi temanya ialah tema nilai-nilai murni, sementara kehendak soalannya ialah cara-cara memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan generasi muda. Apakah contoh atau apakah contoh nilai murni yang anda tahu?
Ada banyak ya nilai-nilai murni, contohnya nilai kasih sayang, tolong-menolong, bekerjasama. Itu antara nilai-nilai murni yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harian ya. Baik, seterusnya kita cuba analisis apakah pula kata kunci dalam soalan. Jadi ingat ya, untuk kata kunci kita harus lihat apakah kata tugas dalam soalan ini ya. Kalau tadi kata tugasnya ialah faedah, kali ini kata tugasnya ialah cara ya. Jadi cara ialah kata tugas dalam soalan ini. Kemudian siapa pula pihak yang berkaitan dengan nilai-nilai murni ini? Siapa yang harus mengamalkan nilai-nilai murni? Ya, iaitu generasi muda ya. Jadi generasi muda inilah pihak yang berkaitan yang harus kita huraikan untuk kita kaitkan dengan tema iaitu nilai murni. Nilai murni. Jadi pihaknya ada lagi tak? Tidak ada. Yang ada hanyalah generasi muda. Jadi pihak yang berkaitan dengan amalan nilai-nilai murni ini ialah generasi muda. Generasi muda ini termasuklah golongan belia, golongan remaja, termasuk juga pelajar ialah golongan ataupun merupakan generasi muda ya. Baik, kalau kita lihat dari segi format karangan ya ataupun F, adakah karangan ini karangan berformat? Okey, karangan ini karangan tidak berformat, hanya soalan kerana soalannya ialah menghuraikan pendapat anda. Jadi karangan jenis pendapat ialah karangan yang bukan berformat. Di karangan ini karangan yang tiada berformat ya. Jadi kita ulang kembali semula analisis kita ini, iaitu untuk T ataupun tema ialah nilai-nilai murni. Sementara K ataupun kehendak soalannya ialah cara-cara memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan generasi muda. Kata kuncinya pula ataupun K yang kedua ialah cara-cara ya. Cara ni samalah maksud dengan usaha, langkah ataupun kaedah ya. Seterusnya ialah pihak yang berkaitan, iaitu ialah generasi muda. Maknanya kita akan huraikan ataupun kamu akan huraikan cara-cara memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan generasi muda. Jadi kita akan hurai, tidak akan cerita tentang golongan tua dan sebagainya. Kita hanya fokus kepada generasi muda ya. Terusnya karangan ini karangan yang tidak berformat. Jadi kita tak perlu memikirkanlah apakah format untuk karangan ini. Jadi ini ialah analisis kita bagi latihan yang kedua. Jadi saya harap kamu semakin faham ya tentang cara untuk menganalisis soalan karangan menggunakan teknik TKKF. Okay, kalau anda ada pertanyaan nanti mungkin boleh tanya di akhir sesi tayangan video ini ya. Ataupun anda mungkin boleh bertanya lagi dengan lebih mendalam kepada guru kelas anda masing, ataupun guru mata pelajaran kelas masing-masing. Seterusnya murid-murid, bagi memantapkan lagi pemahaman kamu dalam aspek menganalisis soalan, cikgu berikan soalan yang ketiga ya. Mari kita baca bersama-sama arahan ataupun soalan ketiga ini. Soalannya berbunyi, amalan berjimat cermat perlu disuburkan dalam kalangan masyarakat untuk menghadapi krisis ekonomi pada masa ini. Tulis sebuah rencana tentang peranan pelbagai pihak untuk mewujudkan amalan berjimat cermat. Dalam soalan ini terdapat perkataan krisis ekonomi ya, menghadapi krisis ekonomi. Apa agaknya maksud krisis ekonomi?
Untuk mengetahui maksud krisis ekonomi ini lebih mendalam, cikgu galakkan kamu merujuk kamus, sama ada kamus pelajar ataupun kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, ya. Apa maksud krisis ekonomi ini, supaya kamu lebih faham apa maksud soalan ataupun apakah maksud perkataan krisis ini, ya. Baik, mari kita analisis tema bagi soalan ini. Kalau kita lihat, apakah perkara yang harus disuburkan? Apakah perkara yang perlu disuburkan dalam kalangan masyarakat? Iaitu amalan apa? Amalan berjimat cermat. Jadi amalan berjimat cermat ini ialah tema bagi soalan ataupun latihan yang ketiga, iaitu perkara pokok yang disoal ialah amalan berjimat cermat. Jadi amalan berjimat cermat ini ialah tema bagi soalan yang ketiga. Okay, bagaimana pula dengan kehendak soalan ataupun K yang pertama? Seperti biasa kita akan lihat pada bahagian arahan soalan, itu tulis sebuah rencana tentang peranan pelbagai pihak untuk mewujudkan amalan berjimat cermat. Jadi kehendak soalannya apa? Tentang peranan pelbagai pihak untuk mewujudkan amalan berjimat cermat. Jadi peranan pelbagai pihak untuk mewujudkan amalan berjimat cermat ialah kehendak soalan yang ketiga ini. Seterusnya, bagaimana pula tentang kata kunci soalan ataupun K yang kedua, biasa kita akan cari apakah kata tugas dalam kehendak soalan. Kata tugasnya apa? Kata tugasnya ialah, cikgu tukar warna pen, yang boleh nampak. Okey, kita tukar dengan warna biru. Okey, iaitu peranan, Di peranan ini ialah kata tugas. Okey, apa maksud dengan peranan? Peranan ni samalah maksud dengan tanggungjawab, tanggungjawab, bertanggungjawab. Baik, pihak yang berkaitan. Di sini kita menjumpai dua perkataan lah yang pihak. Pertama ialah perkataan masyarakat. Okey, yang kedua ialah pelbagai pihak. Kerana soalan ini menyatakan peranan pelbagai pihak. Jadi siapa pihak yang berkaitan dalam soalan ini ialah masyarakat dan pelbagai pihak. Baik, dalam pelbagai pihak, cikgu meletakkan akronim dikemasin. Dikemasin. Jadi apa maksud dengan dikemasin? Manakala kamu jumpa karangan ataupun terjumpa dengan sebarang arahan soalan yang menyebut pelbagai pihak, bermaksud kamu kena pecahkan pelbagai pihak itu kepada dikemasin. Jadi dikemasin singkatan untuk apa? Kita lihat di sini, saya ada catatan di bawah ini, iaitu di bermaksud merujuk kepada diri, diri anda lah, ataupun kamu boleh rujuk kepada saya. Kerana saya itu diri anda, ataupun diri juga boleh masuk kepada remaja. Remaja ni biasa golongan pelajar ataupun generasi muda. Maksudnya untuk soalan ini mungkin kamu boleh isi kamu tu antaranya peranan remaja, peranan generasi muda untuk mewujudkan amalan berjimat cermat dalam diri mereka. Baik, yang kedua ialah ke maksudnya ialah keluarga. Keluarga ini merujuk kepada ibu bapa, datuk, nenek, adik-beradik. Mana adik-beradik ni? Kakak, abang,
Maksudnya contohnya kalau untuk soalan ini, mungkin kamu boleh berisi tentang peranan ibu bapa untuk memupuk amalan berjimat cermat dalam kalangan anak-anak contohnya ya. Ialah masyarakat ataupun komuniti ya. Tu ada perkataan masyarakat. Masyarakat maksudnya komuniti. Apa peranan masyarakat pula ataupun komuniti untuk mewujudkan amalan berjimat cermat. Yang keempat, sa ya. Sa ni rujuk kepada sekolah. Dalam sekolah ada siapa? Ada guru ataupun ada pentadbir sekolah. Jadi mungkin apa peranan guru untuk mewujudkan amalan berjimat cermat dalam kalangan murid-murid. Itu untuk yang keempat. Seterusnya, N ya. N ini rujuk kepada negara ya. Itu negara, dalam negara ada kerajaan. Mungkin kita boleh kecilkan lagi kepada jabatan. Jadi kecilkan kepada kementerian dalam pentadbiran negara sesebuah negara ataupun pihak berkuasa. Contohnya kalau di sini untuk bila kamu nak beri isi tentang peranan N ni negara, mungkin kita boleh rujuk kepada contohnya pihak kerajaan ataupun mungkin pihak kementerian. Katakan kementerian apa kementerian berkaitan dengan ekonomi ni, mungkin kita boleh kaitkan dengan kementerian perdagangan dalam negeri dan ahli ehwal pengguna yang mungkin boleh mewujudkan amalan berjimat cermat dalam kalangan masyarakat ya. M ni M besar M kecil maksudnya lah media masa ya. Jadi media masa ni termasuklah media sosial tu, saya tersilap eja di situ. Media sosial, televisyen, radio, surat khabar ini termasuk dalam media sosial ya. Jadi dalam media masa ya. Jadi ini ialah konsep dikemasin. Kalau ada soalan yang menggunakan frasa pelbagai pihak, jadi kamu kena mengkhususkan pihak itu siapa-siapa ya. Tak boleh kamu menggunakan frasa berbagai pihak. Seterusnya ialah format karangan. Kalau di sini soalannya ialah tulis sebuah rencana ya. Sebuah rencana. Di rencana ini adalah salah satu contoh karangan berformat. Jadi jika tadi latihan 1 dan latihan 2 format karangannya tiada, iaitu tiada berformat kerana hanya menulis pendapat sahaja, menghuraikan pendapat. Bermaksud latihan yang ketiga ini ialah karangan yang berformat. Jadi kamu kena kenal pastilah apakah format karangan ini. Karangan berformat, itu jenis rencana. Jadi bila rencana, dia masih ada dua perkara yang harus ada dalam tulisan rencana. Pertama ialah tajuk rencana. Contohnya untuk tajuk ini kita boleh katakanlah, kita boleh tulis saja. Kita ambil sajaran soalan tu untuk jadikan sebagai tajuk rencana, iaitu peranan bagi pihak untuk mewujudkan amalan berjimat cermat. Cukup, tak perlu kita memikirkan tajuk yang pelik-pelik lah. Kita ambil sahaja ayat kehendak soalan, jadikan sebagai tajuk rencana kita, kerana kita perlu menjimatkan masa. Jangan buang masa hanya untuk memikirkan tajuk rencana. Kita terus saja ambil kehendak soalan, jadikan sebagai tajuk rencana. Yang kedua, masih ada nama penulis rencana. Untuk mudah juga, kamu gunakan sahajalah nama kamu sendiri ya. Tak perlulah kamu nak mikirkan nama yang pelik-pelik. Gunakan mudah sebab dalam penulisan karangan kita ada had masa, jadi lebih mudah kita gunakan nama sendiri. Contoh, kita tulis tajuk peranan bagi pihak untuk mewujudkan amalan berjimat cermat oleh, contoh kalau saya gunakan nama contohnya Ahmad bin Abdullah. Contoh untuk nama penulis. Jadi saya harap tak langsung kamu tahulah salah satu contoh karangan berformat dalam soal bahasa Melayu ialah format rencana.
rencana. Di format rencana bukan antara karangan berformat yang popular ya, yang selalu ataupun kerap disoal dalam peperiksaan ya. Jadi kamu harus menguasailah cara menulis karangan berformat untuk rencana. Ini mesti tahu, mesti ada tajuk rencana, mesti ada nama penulis rencana. Jadi kamu jangan panik kalau soalan karang itu melibatkan karangan yang berformat. Kadang-kadang karangan berformat ini tajuknya mudah ya. Jadi kita ulang kembali untuk latihan yang ketiga ini. Temanya ialah amalan berjimat cermat. Kehendak soalannya pula ialah peranan bagi pihak untuk mewujudkan amalan berjimat cermat. Kata tugas bagi soalan ini ialah peranan, supaya kita tidak ataupun kamu tidak salah dalam menjawab soalan ya. Mana bila peranan itu tanggungjawab. Apa yang pihak-pihak berkenaan itu kena buat untuk mewujudkan amalan berjimat cermat ya. Itu ialah peranan. Kemudian pihak yang berkaitan ialah disebabkan ada pelbagai pihak. Jadi seperti yang telah saya terangkan tadi, kamu kena nyatakanlah mungkin pihak daripada 6 ini mungkin kamu ambil satu pihak diri remaja, kedua mungkin peranan ibu bapa, ketiga mungkin peranan guru boleh kamu jadikan sebagai asas untuk jadikan sebagai isi karangan nanti ya. Karangannya pula dari segi format ialah karangan ini karangan format rencana yang harus mengandungi pertama tajuk rencana dan nama penulis rencana. Jadi inilah penganalisian yang kita telah lakukan untuk latihan ataupun soalan karangan yang ketiga. Selanjutnya murid-murid, kamu telah pun menganalisis 3 soalan menggunakan teknik TKKF dengan bantuan ataupun dengan bimbingan saya ya. Seterusnya saya ingin menguji sejauh mana kamu telah pun menguasai teknik menganalisis soalan menggunakan teknik TKKF. Mari kita lihat soalan-soalan yang telah pun saya sediakan. Murid-murid, mari kita lihat soalan yang pertama. Mari kita baca bersama-sama soalan berkenaan. Soalannya berbunyi, anda telah menyertai pertandingan pidato di sekolah anda sempena kempen keselamatan jalan raya di sekolah anda. Tajuk pidato yang anda pilih ialah punca-punca kemalangan jalan raya dalam kalangan penunggang motosikal. Tulis teks pidato itu selengkapnya. Ya, itulah soalannya. Jadi cuba kamu analisis apakah tema bagi soalan ini. Mana tema ini, temanya tentang apa? Iaitu pidato kamu ini sempena apa? Jadi apakah perkara yang harus kamu ceritakan dalam pidato ini. Itu untuk menjadi sebagai tema bagi soalan pertama. Terusnya, kenal pasti apakah kehendak soalan. Lihat di situ ialah lihat pada tajuk. Tajuk pidato itu terdapat arahan ataupun terdapat penyataan kehendak soalan ya, iaitu pidato ini kamu kena cerita tentang apa ya. Seterusnya kata kunci yang harus kamu faham. Ingatkan sekali lagi, kamu kena tahu kata tugas. Dalam kata tugasnya apa? Kamu kena faham kata tugas. Terus seterusnya ialah pihak yang berkaitan. Punca kemalangan jadi dalam kalangan siapa? Tengok situ kalangan siapa supaya pidato kamu itu mendapati kehendak tajuk pidato yang telah
anda pilih. Seterusnya, kenal pasti format karangan. Di sini kamu menyertai pertandingan pidato. Adakah pidato itu jenis karangan berformat ataupun tidak? Jadi kamu kena ingat kembali jenis-jenis karangan berformat yang telah pun kamu pelajari pada tahun-tahun yang lalu. Saya yakin kamu telah pun didedahkan dengan karangan-karangan berformat sejak dari sekolah rendah hinggalah ke peringkat menengah rendah. Itu 1, 2 dan 3 ya. Okey, itu ialah soalan yang pertama. Murid-murid, apa pula soalan yang kedua ya? Ini soalan kedua berbunyi, amalan membaca merupakan amalan murni. Berikan pendapat anda tentang usaha-usaha ibu bapa untuk memupuk budaya membaca dalam diri anak-anak. Ini ialah soalan yang kedua. Jadi cuba kamu analisis tema bagi soalan ini. Ini temanya tentang apa ya? Tentang amalan apa tu yang harus dipupuk oleh ibu bapa. Jadi itu ialah tema dalam karangan ini. Seterusnya kita lihat pada K yang pertama iaitu kendak soalan. Soalan ini, apakah yang harus kamu tulis ya? Karangan ini apakah yang harus kamu tulis bagi menjawab kendak soalan karangan yang kedua? Jadi saya ingatkan kembali, lihat pada arahan soalan, di situlah terletaknya kehendak soalan. Seterusnya K yang kedua itu kata kunci. Jadi kesan. Seperti biasa kena kesan apakah kata tugas yang digunakan dalam soalan yang kedua. Supaya skop jawapan kamu itu menepati kata tugas yang digunakan dalam soalan. Seterusnya ialah siapa yang berkaitan dengan soalan. Di situ ada dua pihak ya. Ada dua pihak. Cuba kamu cari siapa-siapa ya pihak yang berkenaan itu. Siapa yang kena buat dan untuk siapa ya. Seterusnya ialah format karangan. Adakah karangan ini karangan berformat? Kalau kita perhatikan dalam arahan soalan itu, berikan pendapat. Ingat semula, kalau soalan berikan pendapat ataupun huraikan pendapat, itu karangan pendapat, bentuk pendapat, adakah pendapat ini karangan berformat ataupun tidak. Itu saya pulangkan kepada kamu untuk kamu fikir kembali ya, untuk mengenal pasti apakah format, adakah karangan ini karangan berformat ataupun karangan yang tidak berformat ya. Okey, ini ialah soalan latihan yang kedua untuk menguji sejauh mana kamu telah pun memahami dan menguasai teknik menganalisis soalan menggunakan teknik TKKF. Baik, seterusnya kita beralih kepada soalan yang ketiga untuk latihan pengukuhan. Soalannya berbunyi, mari kita baca bersama-sama. Para pelajar amat digalakkan menyertai aktiviti sukan agar melahirkan generasi yang sihat dan cergas. Para pelajar amat digalakkan menyertai aktiviti sukan agar melahirkan generasi yang sihat dan cergas. Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah menyertai aktiviti sukan dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan pelajar.
Itu soalan saya ulang kembali. Arahan soalannya ialah huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah menyertai aktiviti sukan dalam kalangan pelajar, ya. Jadi ingat semalam kamu analisis, ya, soalan ini digunakan teknik TKKF, iaitu pertama tema, ya. Di tema karangan ini lihat apakah aktiviti yang harus disertai, ya, oleh para pelajar dalam latihan ini. Jadi itu ialah temanya. Terusnya kehendak soalan. Apakah kehendak soalan untuk latihan ini? Lihat pada arahan soalan di situ terletaknya kehendak soalan. Seterusnya, kenal pasti kata kunci soalan. Pertama ialah kata tugas. Untuk soalan ini, apakah kata tugas yang digunakan? Seterusnya, siapakah yang berkaitan, ya? Di sini kita lihat siapa yang digalakkan menyertai aktiviti sukan itu. Jadi siapakah yang digalakkan untuk menyertai aktiviti sukan? Ini siapa itulah yang akan menjadi jawapan kepada siapa yang dikaitkan, ya. Seterusnya ialah format karangan. Adakah latihan ini ialah karangan yang berformat ataupun tidak, ya. Sekali lagi, dalam soalan ini menggunakan arahan huraikan pendapat anda. Pendapat, ya. Jadi bila pendapat, ingat karangan itu karangan berformat ataupun tidak. Jadi saya harap kamu fikir, ya. Ingat kembali apa yang telah dibincangkan ataupun apa yang telah pun saya jelaskan sebentar tadi, ya. Jadi soalan ketiga ialah pelajar amat digalakkan menyertai aktiviti sukan agar melahirkan generasi yang sihat dan cergas. Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah menyertai aktiviti sukan dalam kalangan pelajar. Jadi apakah analisis, ya, soalan ini? Apakah jawapan untuk tema, kehendak soalan, kata kunci soalan, format karangannya, sama ada karangan ini berformat ataupun tidak, ya. Jadi murid-murid, itulah 3 soalan pengukuhan yang harus kamu siapkan sebagai latihan pengukuhan untuk menguji sejauh mana kamu telah pun memahami dan menguasai teknik menganalisis soalan karangan menggunakan teknik TKKF. Jadi untuk bahan latihan pengukuhan ini, saya akan minta, ya, guru mata pelajaran kamu nanti menyebarluaskannya melalui grup kelas kamu masing-masing, sama ada grup WhatsApp ataupun Telegram, ya. Jadi kamu boleh rujuk kepada grup kelas masing-masing untuk melengkapkan latihan menganalisis soalan menggunakan teknik TKKF, ya. Di syarat biasa bila soalan ini setelah kemahiran menulis, jadi kamu kena tampal latihan ataupun siapkan latihan ini dalam buku penulisan, ya. Jadi sebelum saya menamatkan video ini, sekali lagi saya ingin merumuskan bahawa untuk pelajaran kali ini ialah kemahiran menulis, dan kemahiran menulis yang harus kamu kuasai ialah untuk menganalisis soalan-soalan karangan menggunakan teknik TKKF. Ini salah satu teknik yang boleh kamu gunakan, aplikasikan apabila hendak menjawab sebarang soalan karangan. Maknanya kamu tak boleh bila baca saja soalan terus jawab. Kamu kena menganalisis, ya, soalan-soalan ini supaya jawapan kamu akan menepati kehendak soalan, ya. Jadi kita perlu jawab apa yang harus dijawab, bukannya jawab apa yang kita
tahu sahaja. Jadi jawapan itu haruslah menepati kehendak soalan. Jadi kita harus memulakan proses menjawab soalan karangan dengan menganalisis terlebih dahulu kehendak soalan. Barulah kita boleh memulakan penulisan untuk menulis pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup atau perenggan kesimpulan. Jadi untuk latihan penulisan menulis pendahuluan, isi dan juga penutup ataupun kesimpulan, perenggan kesimpulan, saya akan terangkan dalam kelas PDPR yang akan datang. Diharapkan semoga kamu duduk di rumah. Kalau tak perlu kamu keluar di rumah untuk memastikan kesihatan kamu terjamin, terhindar, insya-Allah terhindar daripada COVID-19 dan fokus pada pelajaran walaupun kamu tidak berada di sekolah ya. Kerana PDP harus diteruskan walaupun kita menghadapi kekangan untuk berjumpa secara bersemuka. Jadi baiklah murid-murid, saya ucapkan selamat belajar, selamat maju jaya, tekun belajar, kuatkan semangat untuk menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi dalam set ataupun dalam sesi PDPR yang akan datang. Sekian, wassalam.